Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Abu Hafsin menyatakan, takut adalah pelita hati. Dengan takut akan nampak baik dan buruk hati seseorang. Syekh Abu Ali Daqqaq berpendapat, takut adalah bahawa anda berhenti mengemukakan dalih dengan kata-kata asa, mudah-mudahan, dan saufa, akan, atau mungkin sekali akan. Abu Umar Ad-Dimashqi menegaskan, orang yang takut adalah dia yang takut akan dirinya sendiri lebih dari takutnya kepada syaitan. Ibnu Jala menyatakan, manusia yang takut kepada Tuhan bukanlah dia yang menangis dan menghapuskan air matanya, tetapi adalah dia yang merasa aman dari hal yang menakutkan. Dikatakan, orang yang takut bukanlah orang yang menangis dan menghapus air matanya, melainkan orang yang meninggalkan apa yang ditakutinya akan mendatangkan hukuman. Ditanyakan kepada Al-Fudail, mengapa kita tidak pernah melihat orang-orang yang takut? Dia menjawab, jika anda termasuk orang yang takut, nescaya anda akan melihat mereka. Sebab hanya orang-orang yang takut sahaja yang dapat melihat orang yang takut. Hanya ibu yang kehilangan anaknya sahaja yang mahu memandang kepada ibu-ibu yang berkabung. Yahya bin Mu'az mengatakan, alangkah malangnya anak Adam seandainya dia takut kepada neraka sebesar rasa takutnya kepada kemiskinan, nescaya dia akan masuk syurga. Syah Al-Kirmani menyatakan, tanda takut adalah sedih yang terus menerus. Abdul Qasim Al-Hakim menyatakan, orang yang takut kepada sesuatu akan lari darinya, tetapi orang yang takut kepada Allah akan lari kepada Allah. Zunnun Al-Misri, bila mana ditanya, bilakah jalan takut menjadi mudah bagi seorang hamba? Dia menjawab, bila dia mengibaratkan dirinya dalam keadaan sakit dan menghindari dari segala sesuatu yang dia khawatirkan akan membuat penyakitnya berpanjangan. Muaz bin Jabal menuturkan, seorang beriman tidak akan merasa tenteram dan rasa takutnya tidak dapat ditenangkan sampai dia melewati jambatan sirat mustaqim di atas neraka. Bishr Al-Hafi berpendapat, takut kepada Allah adalah raja yang hanya bersemayam di dalam hati seorang yang soleh. Abu Usman Al-Hiri mengatakan, kekurangan yang dihadapi oleh seorang yang takut adalah menemukan kepuasan dalam rasa takutnya, kerana itu merupakan bentuk rasa aman yang sama. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sedang penonton, masih lagi kita membicarakan tentang hakikat takut kepada Allah yang memang menjadi perintah Allah Ta'ala kepada kita. Allah Ta'ala menyebut dalam banyak ayat dengan perkataan takut. Di antaranya bila Allah menyatakan, fala takshawhum wakhshawni, jangan kamu takut pada manusia, kamu hendaklah takut kepada aku. Dan Allah mencela orang yang tidak takut pada Allah. Yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah. Mereka cuma takut manusia, tetapi tidak takut kepada Allah SWT. Bahkan dalam kehidupan manusia yang lalai, semua perkara mereka takut melainkan Allah. Dan bagi kehidupan orang-orang yang sedar, orang-orang yang munsif, orang-orang yang bertakwa, semua perkara mereka tidak takut melainkan Allah. Maka ia suatu perbezaan yang jelas. Sebab itu kata para ulama, man khafa Allah khafahu kullu syai. Siapa yang takut pada Allah, maka semua makhluk lain takut padanya.
Tetapi siapa yang tidak takut Allah, maka seluruh makhluk tidak takut kepadanya. Takut pada Allah ibu segala kebaikan, ibu segala kemuliaan, dan ibu segala kebahagiaan. Kerana takut pada Allah sahaja yang boleh mengamankan kita daripada segala kejahatan-kejahatan makhluknya. Kadang-kadang kita terfikir, makhluk ini yang dengki pada kita, makhluk ini yang ingin menganiaya kita, makhluk ini yang ingin menunjukkan kuasa kepada kita, makhluk ini yang suka untuk menzalimi kita. Hidup dalam bayangan ketakutan pada mereka ini menjadikan kita tidak bahagia. Maka kita mesti beralih pada teduhan yang mengamankan kita, iaitu takut kepada Allah Ta'ala. Kerana itu orang beriman mesti membina ketakutannya kepada Allah. Bermula daripada doa, Ya Allah, jadikan aku di kalangan orang yang takut kepadamu. Diikuti dengan melaksanakan segala perintah Allah. Dan diikuti dengan meninggalkan segala larangan Allah Ta'ala. Dan diikuti dengan mengingatkan tentang kedahsyatan, tentang perkara yang menakutkan, kuburnya, kebangkitannya, mahsyarnya, nerakanya, kemurkaan Allah Ta'ala. Dan diikuti dengan membaca, melihat, serta mendengar kisah-kisah orang yang takut kepada Allah. Bacalah kisah mereka. Lihatlah mereka. Dan bagaimana kebimbangan mereka itu merupakan penawar kepada penyakit hati kita. Hati ini akan senantiasa sakit. Yang menyembuhnya, yang merawatnya ialah takut pada Allah. Selagi mana hati ini berurusan dengan makhluk, maka akan terus berlaku penyakit-penyakit. Terus berlaku kecederaan-kecederaan yang di luar jangkaan kita. Kita perlukan kepada penyembuhan. Penyembuhan itu ialah takut kepada Allah. Kerana itu, bila Allah memerintahkan kita supaya takut kepadanya, tidak lain dan tidak bukan, melainkan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit hati kita. Sebab manusia dengan hatinya terlalu bergantung pada manusia. Terlalu berharap pada manusia. Dan terlalu bimbangkan manusia. Kita bimbang manusia lari daripada kita. Kita bimbang manusia menipu kita. Kita bimbang manusia yang hasad pada kita. Kebimbangan ini tidak ada seorang pun yang terlepas. Bahkan ia makin lama, makin parah. Tidak pernah reda. Hanya perkara yang menjadi obat ialah takut pada Allah. Jadi kita lihat apa kata ulama tentang sifat-sifat takut yang perlu kita bina. Bila Abu Hafs menyatakan, kata Abu Hafs, takut ni pelita hati. Dengan sebab takut, maka kita boleh kenal baik buruk hati seseorang. Atau boleh dikenali baik buruk hati seseorang. Baik hati suatu benda yang tersembunyi. Macam mana, tuan-tuan sekalian, kita nak tahu orang tu baik hati dia? Kan ada orang selalu kata, dia itu walaupun nampak jahat Ustaz, nampak jahat hati baik. Walau dia tak pakai tudung, walaupun dia tukar jantina, dia baik, hati baik. Maka kita katakan salah. Kerana seorang yang takutkan Allah, seorang yang hati yang baik, dapat dilihat pada zahir ketakutannya. Bila mana dia menjauhi segala larangan Allah, bila mana dia bersegera melakukan perintah Allah, kita mengetahui hatinya baik. Sebab itu, takut tadi adalah pelita dalam hati. Tuan-tuan, tempat gelap, macam mana kita nak nampak bila ada lampu? Bila ada pelita, kita nampak. Hati itu suatu benda yang gelap, kita tak nampak. Orang ni baik ke tak baik. Namun, waktu mana dia rasa takut pada Allah, Allah mengeluarkan nur dalam hatinya. Tahu-tahulah kita dia orang baik. Sebab itu dia menutup aurat. Sebab itu dia solat. Sebab itu dia tidak tukar jantina dia. Dia redha dengan apa pun yang berlaku pada fizikalnya. Kerana itulah, tuan-tuan sekalian, dia sentiasa mematuhi perintah Allah SWT. Ini kata Abu Hafs. Bagaimana sifat pelita takut tadi. Kata Abu Ali Daqqaq, bahawa orang yang takut pada Allah, dia tidak ada alasan. Dan dia tidak ada penangguhan dalam melaksanakan seluruh perintah Allah. Tak ada dia kata, nantilah saya pencing, saya akan taubat lah. Kita tahu dia tak takut Allah. Dia tidak takut datangnya malakul maut kepadanya. Dia tak takut datangnya kematian mengejut. Dia kata, nantilah saya kalau balik kampung baru jadi baik, kat bandar tak boleh jadi baik. Orang yang menyebut tempoh, dalih,
dan pelbagai alasan untuk tidak mahu mengubah diri mereka. Kita tahu bahawa dalam hati mereka tidak ada rasa takut pada Allah. Kerana seorang yang takut pada Allah, dia tak menunggu tempohnya. Sebab itu bila kita baca Fudail bin Iyad, sebaik saja dia mendengar ayat Allah Ta'ala dalam suratul Hadid ayat ke-16. Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum sampai hati manusia, hati orang beriman untuk takut kepada Allah, untuk khusyuk kepada Allah, untuk sentiasa mengingati Allah dan menerima kebenaran? Sebaik sahaja dia mendengar ayat ini, dia pun jatuh. Waktu itu tuan-tuan, Fudail bin Iyad sedang panjat pagar. Dia panjat pagar rumah anak dara yang dia berkenan, yang dia terserempak di siang hari, nampak lawa. Dia pun mak mana rumah perempuan ini, dia pun panjat pagar nak jumpa perempuan ini. Tiba-tiba dia terdengar bacaan ayat ini. Apakah belum sampai waktunya untuk hati ini takut pada Allah, untuk hati ini mengingati Allah, untuk menerima kebenaran? Terus dijatuh dan bermula taubatnya. Kita perhatikan semua orang-orang yang bertaubat kepada Allah, sebaik saya datang rasa takut pada Allah. Lagi tidak ada rasa takut pada Allah, dia tak akan bertaubat. Walaupun dia mendengar banyak bicara, banyak ceramah, banyak nasihat. Persoalan bukan telinganya, tapi hatinya. Bila hatinya tidak rasa takut, dia tak akan kembali pada Allah. Hatinya tidak merasa bimbang akan kesalahan, dia selama-lamanya tidak akan bertaubat. Sebab itu tuan-tuan, kita bimbang bila hati kita tidak takut pada Allah. Kerana kita kembali lalai sebagaimana sebelum ini. Kita kembali terjebak dengan permainan dunia. Ya, ada orang dia dah baik, dia dah bertaubat, namun dia tak memperbaharui taubatnya. Sedangkan Nabi SAW bertaubat setiap hari 70 kali. Orang ni, dia cuma kenal masa silam dia pun taubat, kena stop. Dia pun buat rutin. Tanpa hatinya disuburkan dengan rasa takut. Akhirnya dia kembali hanyut sebagaimana sebelum ini. Dan kata para ulama lagi, iaitu Abu Umar Dimashqi, tentang hakikat takut. Takut sebenar ialah dia lebih takut dirinya daripada syaitan. Apa maksud takut dirinya? Dia takut datang riaknya, sombongnya, ujubnya, rasa selesanya dan sebagainya. Inilah yang membinasakan. Tuan-tuan sekalian, Adam AS dibinasakan oleh siapa? Oleh syaitan, iblis. Tapi siapa yang membinasakan iblis? Apakah yang menyebabkan iblis dibinasa? Dirinya sendiri. Bila iblis dirosakkan oleh dirinya sendiri, tuan-tuan tengok apa jadi? Allah melaknatnya sampai bila-bila. Berbanding Adam yang dirosakkan oleh iblis, akhir kembali taubat. Kerana itu kita paling bimbang bila kita dirosakkan oleh diri kita. Rasa selesa kita, kita rasa kita punya kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Ini yang membinasakan kita. Kita rasa kita tak pernah cuai dengan Allah. Kita dah bawa perfect segala ibadat dan ketaatan. Jangan. Sentiasa kita rasa bahawa ibadat yang kita buat belum cukup. Ketaatan yang kita buat jauh daripada apa yang dikehendaki oleh Allah. Masih kita melihat, inni muqassirun fi haqqillah. Saya sentiasa cuai pada melaksanakan perintah Allah. Sembahyang kita walau jaga elok pun, kita rasa, ya Allah, belum khusyuk yang engkau kehendaki, belum natijah sebagaimana engkau perintahkan. Ya Allah, bantulah kami untuk terus melakukan ketaatan padamu, ibadat kepadamu, ketakutan kepadamu. Jadi tuan-tuan, hati-hati dengan diri sendiri. Lebih daripada kita berhati-hati dengan iblis. Ya, iblis memang dia buat kejahatan. Tetapi iblis paling suka kepada orang yang binasa sendiri. Bila dia merasakan dirinya baik. Ada seorang lelaki, dia berdoa supaya dia dapat bertemu dengan iblis. Dia nak jumpa iblis. Kerana apa dia nak bertemu iblis? Sebab dia mula rasa dirinya macam, oh okey, aku sudah boleh lawan iblis. Bila kita rasa kita gagah, walhal kita waktu nak lawan setan dengan iblis ni, jangan rasa, saya ustaz kalau setan ada saya lawan. Jangan. Makhluk ini licik. Sebab itu Allah ajar kita, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dan itu Allah ajar kita ta'awuz. Sebab tuan-tuan, kita tak kenal iblis ni macam mana, kita jangan ingat macam manusia. Berlawan hujah dengan kita, kalah dia pun dengar.
Kita jangan ingat dia seperti orang yang dengki pada kita. Orang dengki ni, terlawan. Kalaupun dia menang pada kita, kejahatannya tak mampu sebagaimana kejahatan iblis. Maka lelaki ni nak sangat jumpa iblis. Sebab dia dah rasa macam power dah ni. Akhirnya dia pun bertemu dengan iblis. Iblis cuma kata pada dia satu perkataan. Dia kata, pelik aku melihat kamu bersungguh beribadat. Sedangkan mati kamu lambat lagi. Penat kamu buat ibadat, lambat lagi mati. Seketika orang ni berfikir, dia tak ya juga lambat lagi mati, bersungguh buat ibadat, buat apa? Baik aku buat maksiat dulu, baru buat jahat, barulah bertaubat. Akhirnya tuan-tuan, sebaik sahaja dia menukar niatnya untuk buat jahat, dia pun mati. Sebab itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dua musuh yang paling kutakuti. Tulul amal wa tiba'ul hawa. Panjang angan dan mengikut hawa nafsu. Adapun panjang angan, kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, maka dia rasa lambat mati. Dan adapun mengikut hawa nafsu, dia menolak kebenaran. Tuan-tuan, paling bahaya kita rasa umur kita panjang. Sementara lagi baru balik medical check up. General medical check up, doktor kata, ustaz punya jantung macam orang umur 20. Kita ni dah umur 60 ni. Ustaz punya darah, teruna solid. Darah ustaz, insya-Allah. Ustaz punya kolesterol, masya-Allah, sihat. Sungguh-sungguh sihat. Dengar cakap macam tu, kita tak mati lagi aku ni. Cancel lah tahajud mana ni. Cancel lah baca Quran satu juzuk. Cancel lah sedekah. Datang malakul maut. Sebab tu Allah sentiasa ingatkan kita, mati kita bukan sebab penyakit. Mati kita bukan sebab tua. Mati kita bukan sebab ada orang niat nak bunuh kita. Mati kita kerana ajal kita. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai waktunya, maka tidak akan mampu disegerakan atau untuk dilewatkan. Tuan-tuan ingat, mati ni ajal. Tuan-tuan berdiri macam ni, tuan-tuan tengah duduk. Kau datang ajal, kita pun habis. Saya tengah mengajar macam ni, kau datang ajal, saya habis. Dia tak menunggu saya tua. Dia tak menunggu saya kena berlaku kemalangan itu dan ini. Tidak. Orang beriman kena sentiasa letak benda tu. Mati itu datangnya ajal. Sebab itu kita berdoa pada Allah supaya tidak lalai dalam apa keadaan sekalipun. Dan yang kedua saya katakan tadi, ikut hawa nafsu. Tetap mengikut hawa nafsu, bahaya. Kita akan tolak kebenaran. Kita akan hilang adab. Hilang akhlak bila kita mengikut hawa nafsu. Kita lupa siapa kita bila mana mengikut hawa nafsu kita. Baik, kembali kepada perkataan takut pada Allah lagi. Kata ulama, takut pada Allah itu bukanlah air mata yang ditumpahkan dari mata kamu yang kamu kesat. Bukan begitu takut yang sebenar. Takut yang sebenar ialah bila mana kita ada perasaan aman. Seolah-olah kita rasa kita tak akan kena azab kubur. Kita tak akan bimbang akhirat kelak. Kita okey, kita dah buat amal soleh. Aman dengan hukuman Allah ni bahaya. Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dengan perancangan Allah? Tuan-tuan, bila kata Imam Ibn Kathir, waktu para ulama membaca kisah-kisah seperti Imam Barsisa, Bal'am bin Ba'ura, menjadikan mereka tak boleh duduk diam. Tuan-tuan tahu Barsisa, kisah seorang yang Allah angkat kedudukannya. Bukan Allah tunjuk seperti alamat kewaliannya, tetapi tiba-tiba dia terpedaya dengan dunia lalu dia mati dalam kufur. Barsisa. Bagaimana Barsisa dia mampu mendidik anak muridnya mempunyai ilmu keyakinan sehingga mereka mampu berjalan di atas air kerana yakin pada Allah. Ini Barsisa. Akhirnya dia terpedaya dengan mainan nafsunya, terperangkap dengan cinta kepada terperangkap dengan keinginannya untuk menjadi lebih, minum arak, berzina, kemudian membunuh, kemudian ditangkap, disalib, kemudian dia menyembah iblis. Ini Barsisa. Yang kedua, Bal'am bin Ba'ura, menjadi murid Nabi Musa, menghafal kitab Taurat. Dan waktu mana dia mengajar, penuh orang datang mendengarnya,
Mula dia merasakan kedudukannya lebih tinggi pada Musa. Sehingga datang raja yang zalim, memintanya supaya memusuhi Musa. Walau Musa tok guru dia, supaya doa pada Allah, jangan bagi Musa masuk ke Baitul Maqdis. Maka Bala'am bin Ba'urah kerana harta, kerana pangkat, dan kerana dorongan isterinya memainkan peranan menghasut dia. Akhirnya dia mendoakan. Dia pergi naik kaldai, pergi ke satu tempat jauh, dia bermunajat pada Allah. Setiap kali dia berkata, ya Allah, sesatkan Nabi Musa, maka lidahnya terbelit. Demikian dia cuba melakukannya beberapa kali sehinggalah dia ditimpa dengan kehinaan dan kematian. Dua cerita ni tuan-tuan menakutkan semua ulama, sehingga mereka tak pernah rasa aman. Boleh saja seorang tadi sesudah mendapat hidayah ditukarkan hidayah. Boleh saja seorang tadi sesudah dimulia dengan ketaatan berduka menjadi ahli maksiat. Tuan-tuan, dia punya paparan dalam sejarah begitu banyak. Sebab itulah mereka begitu takut. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, di sebalik kelebihan dia bernama As-Siddiq, dia tak pernah rasa aman dirinya. Pernah satu ketika Abu Bakar keluar, dia melihat seekor burung yang terbang yang singgah di sebatang pokok. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Dia kata, tuba laka ya tayr, tatiru fataqa'u ala syajar, summa ta'kulu minas thimar, summa tatiru laisa alaika hisab wala azab. Untungnya kamu wahai burung, kamu terbang, kamu singgah mana-mana pokok kamu nak singgah. Kemudian kamu makan buah-buahannya, kemudian kamu kembali bebas terbang, sedangkan kamu tak dihisap dan kamu tidak diazab. Untung kamu. Kamu boleh makan, kamu boleh bebas dan kamu tak kena hisap. Ya laitani kuntu mislak. Kalaulah aku jadi macam kamu wahai burung. Ini kata Abu Bakar. Yang Nabi SAW memuji imannya, Nabi memuji segala kelebihan kebaikan Abu Bakar. Dan sepakat umat ini bahawa orang yang paling mulia sesudah Rasulnya Nabi kita Muhammad SAW ialah Abu Bakar As-Siddiq. Sepakat. Tak ada khilaf dalam masalah ini. Tapi apa kata Abu Bakar? Ya laitani kuntu mislak. Mudah-mudahan aku cuma seekor burung. Wallahi lawadittu anni kuntu syajaratan ila janibit tariq famarra alayya ba'id fa akhadhani fa adkhalani fa falakani summa azdarani summa akhrajani ba'ran wa lam akun bashara. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu kata lagi, aku ingin kalau sekiranya aku cumalah menjadi pokok di tepi jalan, lalu datang unta lalu memakanku, memasukkanku dalam perutnya, mengunyahkan aku, menghadamkan aku, kemudian mengeluarkan aku sebagai tahi. Tidak perlu aku jadi manusia. Tuan-tuan, macam tu Abu Bakar punya takut. Walau dia sahabat, dia kata, ya Allah, takutnya padamu sehingga kalaulah aku cuma jadi tahi unta kan bagus. Aku cuma satu pokok, unta lalu makan aku, kunyah aku, hadam aku dalam perut, kemudian keluarkannya sebagai tahi. Mudah-mudahan aku cuma jadi tahi tu. Ya Allah, bagaimana dia tak pernah melihat. Dia tak pernah rasa aman dengan kedudukan dia. Walau dipuji oleh Nabi SAW. Kita tuan-tuan tak ada orang puji pun, kita syok sendirilah. Tok guru kita pun tak puji kita. Kita dah syok rasa macam hebat. Mereka ni Nabi puji. Nabi SAW menyebut kelebihan mereka, namun ia tidak pernah merasakan diri mereka aman. Uthman bin Affan, dia pergi kat kubur, dia menangis. Sehingga basah jangguknya. Tuan-tuan, kalau kita tanya pernah tak kita nangis basah janggut kita? Kalau lelaki lah. Kalau perempuan pernah tak nangis basah tudung dia? Lalu orang tanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa kamu menangis? Kata beliau, lau annani, bila beliau menangis di kubur, beliau berkata, innal qabr awal manzilin min manazil akhirah. Sesungguhnya kubur ini persinggahan pertama sebelum ke akhirat. Kalau selamat, maka selepas itu selamat. Tapi kalau tak selamat, selepas itu begitu dahsyat. Kalau tak nangis dia sampai basah janggut. Takut kubur ni. Walhal Rasulullah telah menamakan dia sebagai syahid. Rasulullah SAW telah berkata, ma darra Uthman ma fa'ala ba'da hadha. Ma fa'ala ba'da al-yawm. Uthman tidak akan ada apa pun yang beri mudarat kepadanya sesudah sifatnya yang pemurah ini. Nabi SAW kata begitu, tak akan kena apa-apa Uthman bin Affan. Maksudnya aman daripada kemurkaan Allah. Namun dia sendiri tak pernah rasa.
Tapi kita tuan-tuan tak ada jaminan, dah rasa macam okey. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bawah mata ni tuan-tuan ada syirah seperti kita katakan alur. Dek kadang menangis setiap malam takut pada Allah. Nangis dia takut. Walau dia dah sepupu Rasulullah. Dah telah didoakan oleh Nabi SAW dengan pelbagai kebaikan dan keberkatan. Kita lihat ketakutannya. Kemudian kata ulama lagi, itu Fudail bin Iyad berkata. Dia kata apa? Kenapa aku tak orang jumpa Fudail? Kenapa aku tak jumpa orang takut pada Allah? Kata Fudail, sebab kamu tak takut Allah. Kalau kamu takut Allah, kamu pasti akan jumpa orang-orang yang takut Allah sebagaimana seorang ibu yang kehilangan anak, maka dia tahu sedihnya ibu-ibu yang lain yang sebelum ini hilang anak, yang berkabur. Tentu kita bila tengok orang menangis sebab hilang anak, kita tak pernah hilang anak, kita tak akan rasa macam dia. Tapi bila kita hilang, oh tahu. Orang yang pernah hilang mak ayah, nangis. Kita tak rasa sebab kita tak pernah hilang mak ayah. Jadi kalau seorang kata, Ustaz, saya tengok zaman sekarang macam tak ada wali. Yalah, sebab kamu bukan wali. Ustaz, saya tengok sekarang macam tak ada orang takut Allah. Ya, sebab kamu bukan orang takutkan Allah. Yang mengenali mereka ialah orang yang sifat dengan mereka. Yang mengenali siapa yang takut Allah, orang-orang yang takut Allah. Yang mengenali para wali, orang-orang yang wali. Yang mengenali orang alim, orang-orang yang alim. Yahya bin Mu'az berkata, malangnya anak Adam, Allah kesian sungguh anak Adam. Kalau sekiranya dia ada rasa takut kepada neraka sebagaimana takut miskin, nescaya dia dah boleh masuk syurga. Tuan-tuan sekalian, kita takut tak miskin? Takut. Kita takut tak neraka? Takut. Mana lebih besar? Mana lebih besar? Kalau takut kita pada miskin lebih besar, kita belum selamat. Aneh tuan-tuan, kita banyak takut benda-benda duniawi. Tapi bila menyentuh ukhrawi, takut kita cuma di bibir, bukan di hati. Akhirnya kita lihat dalam tindakannya tak bersungguh-sungguh buat akhirat. Tapi bersungguh-sungguh mengejar dunia. Yang duk kejar dunia kenapa? Takut miskin. Tapi kenapa tak kejar akhirat? Takut tak neraka? Takut. Tapi tak macam takut miskin. Tuan-tuan, sebab itu kita nilai balik rasa takut kita. Dan kita nak subur takut yang sebenar. Kerana itu kita doa kepada Allah supaya Allah kurniakan ketakutan yang sebenar kepada Allah. Ketakutan yang menyelamatkan kita daripada kemurkaannya. Ketakutan yang menyelamatkan kita dari sebarang perkara yang merosakkan diri kita. Sekadar itu perkongsian kita mudah-mudahan memberi manfaat. Wallahu a'la wa a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.